Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga para hadirin, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni tuan-tuan kita dapat bersama lagi untuk menyambung bacaan hadis-hadis berkenaan dengan fadail ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni kita baru masuk hadis yang keempat. Tuan-tuan, hadis yang keempat ataupun nombor hadis Imam Bukhari ni 3452. Qala hadatsana Abdullah ibn Raja qala hadatsana Israil an Abi Ishaq an al-Bara qala ishtara Abu Bakr radhiyallahu anhu min Azib rahlan bi 13 dirhaman فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام قال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك ابن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا. Panjangnya hadis tuan-tuan. Maksudnya daripada Al-Bara radhiyallahu anhuma bahawa Abu Bakar telah membeli daripada Azib, ayah dia lah, Al-Bara bin Azib, sebuah pelana dengan harga 13 dirham. Tu hak dia letak atas belakang unta, belakang kuda tu. Abu Bakar berkata kepada Azib, suruhlah Al-Bara membawa kepadaku pelanaku itu. Azib menjawab, tidak, sehingga engkau menceritakan kepada kami apa yang engkau lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kamu keluar dari Makkah dan orang-orang musyrikin sedang mencari kamu.
Abu Bakar berkata, kami bertolak dari Mekah, lalu kami berjalan pada malam hari dan siangnya sehingga waktu tengah hari terik dan matahari berada di tengah-tengah langit. Aku cuba melihat jika ada bayang untuk kami berteduh. Tiba-tiba aku terpandang sebongkah batu. Lalu aku terus mendekatinya dan mendapati masih ada sedikit bayang di bawahnya. Lalu aku meratakan tanahnya serta aku hamparkan hamparan untuk Nabi SAW. Kemudian aku berkata kepada baginda, berbaringlah wahai Nabi Allah. Maka Nabi SAW pun berbaring. Kemudian aku beredar dan melihat jikalau ada orang yang mengejar kami. Tiba-tiba aku terserempak dengan seorang pengembala kambing yang sedang membawa kambingnya di kawasan batu tersebut. Dia pun mempunyai tujuan yang sama dengan kami juga. Aku bertanya, engkau ini hamba kepada siapa? Dia menjawab bahawa dia adalah hamba kepada seorang lelaki Quraisy dan dia menyebutkan nama tuannya yang aku kenal. Aku bertanya lagi, adakah kambing engkau mempunyai susu? Dia menjawab, ya, ada. Aku berkata, bolehkah engkau memerahnya? Dia berkata, boleh. Aku menyuruhnya memerah susu tersebut. Lalu dia pun menangkap seekor kambing dan aku menyuruhnya menepuk-nepuk kedua telapak tangannya. Kemudian aku menyuruhnya mengibas teteknya dengan kedua tangannya. Dia berkata, perawi berkata, begini cara dia menepuk kedua tangannya. Dia telah memerah untukku sebekas susu. Aku telah meletakkan sebuah bekas untuk Rasulullah SAW. Di bahagian mulutnya ada kain. Lalu aku tuangkan air ke atas susu itu sehingga bahagian bawahnya menjadi sejuk. Aku terus membawanya kepada Nabi SAW. Ketika aku tiba, baginda telah pun terjaga. Aku berkata, minumlah wahai Rasulullah. Lalu baginda pun minum sehingga aku rasa puas hati. Kemudian aku berkata, tibalah masanya untuk kita berangkat. Baginda menjawab, ya, ya benar. Kami pun berangkat, sedangkan orang-orang Quraisy mencari kami. Siapa pun tidak berjaya menemui kami, melainkan Suraqah bin Malik bin Ju'shum yang menunggang seekor kuda miliknya. Aku berkata, orang yang mengejar kita telah menemui kita wahai Rasulullah. Baginda berkata, jangan susah hati, Allah bersama kita. Hadis kelima. Qala haddatsana Muhammad ibn Sinan qala haddatsana Hammam an Thabit an Anas an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarna faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Daripada Anas, daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku berada di dalam gua, jika salah seorang daripada mereka melihat di celah kakinya pasti dia akan nampak kita. Baginda bersabda, apa engkau anggap wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ketiga yang berada bersama-sama mereka. Habislah buat tuan-tuan buat hadis kita baca malam ni, panjang hadis ni. Dan hadis ni tuan-tuan, barangkali kita biasa dengar lah, walaupun tak dengar riwayat hadis ni, tapi cerita ni cerita yang ma'ruf, yang biasa kita dengar, khususnya bila tiba masa sambutan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni tuan-tuan berada dalam bab kelebihan Abu Bakar.
kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu ni. Dan saya tinggal sebenarnya tuan-tuan tak tengok dalam kitab ni, iaitu dua potong ayat Al-Quranul Karim yang kalau tuan-tuan tengok di muka surat 23 tu, ayat yang menceritakan tentang kelebihan orang-orang muhajirin, iaitu yang pertamanya ayat dalam surah Al-Hashr. Cuba tuan-tuan tengok balik di muka surat 23 tu, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya cerita secara ringkas cukuplah. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Harta itu, pemberian itu, yakni pemberian apa ni tuan-tuan? Pemberian dengan makna harta fai. Dia ada beza, ada dua jenis harta dalam peperangan. Yang pertama dipanggil ghanimah. Ghanimah ni ialah harta rampasan perang yang akan diberikan kepada para sahabat ataupun tentera yang mengikuti sesuatu peperangan bila berlaku peperangan. Jadi Nabi SAW akan membahagikan harta tersebut, satu bahagian untuknya, yakni untuk Nabi bahagikan kepada orang susah, orang yang memerlukan, orang yang tak mai perang atau siapa-siapa lah. Baki lagi tuan-tuan 4/5 lagi, hak tu kena bagi kepada bala tentera yang mai. Adalah khilaf ulama dalam bab tersebut. Hak harta nak bagi ni harta alih ataupun kesemua sekali, alih dan tak alih tuan-tuan. Mana macam tanah, kebun-kebun yang nak tu nak bagi juga ke ataupun tidak. Atau hak yang boleh bagi ni hanya pedang, kuda, hak boleh buat balik lah. Itu khilaf di kalangan para ulama kita tuan-tuan. Itu dipanggil harta ghanimah, hak kalau berlaku perang. Kalau tak berlaku perang, harta yang diambil dalam peperangan, musuh kita sama-sama musuh lari, macam yang berlaku kepada Bani Nadir tahun yang keempat Hijrah, bila Nabi SAW tawan mereka menyerah diri, mereka sanggup keluar daripada Madinah, pergi duduk di Adh-Dhuru'an di Syam, ada yang pindah pergi duduk ke Khaybar. Jadi hak mereka tinggal tu tuan-tuan, hak tu tak panggil ghanimah, kerana tak berlaku peperangan pun dipanggil harta fai. Fa ya hamzah. Jadi maksud ayat ni hak kita baca surah Hasyr ni, pemberian itu tu maknanya harta fai. Hendaklah diperuntukkan kepada siapa? Orang-orang fakir yang berhijrah. Lil fuqara'il muhajirin. Kena bagikan orang-orang muhajirin yang mai daripada Mekah pergi ke Madinah tu, mereka ni miskin, apa sekupang pun tak ada, kena bagi kat mereka. Yang telah diusir keluar daripada kampung halaman dan harta bendanya, habis mereka ni apa sekupang pun tak tinggal. Mereka melakukannya untuk mencari kurniaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah i'tiraf, Allah bagi tahu kita semua ni ramai kemudian ni tak usah duk ragulah tentang para sahabat muhajirin ni. Depa bila hijrah, depa hijrah dengan ikhlas nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan muhajirin tu. Salah seorangnya Abu Bakar lah As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang benar. Ujung Allah kata apa? Ulaika humus sadiqun. Jadi kita pertegaskan banyak kali dah, tak payah petikai para sahabat Nabi. Allah kata hak mereka buat tu benar, daripada hati mereka buat amalan-amalan tersebut. Kemudian ayat kedua yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari sebelum baca hadis tadi ni tuan-tuan, ialah khusus tentang pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu dalam surah At-Taubah Allah berfirman, illa tansuruhu. Nampak ayat tu kan? Faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tak tolong Nabi SAW, biar dia seorang. Kena ingat,
bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolongnya. Kalau tak ada siapa tolong pun, Allah akan takdirkan ada orang lain yang akan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thaniya ithnain idh huma fil ghar. Ingat masa depa dua orang ya pada ketika itu, iaitu ketika mana mereka berdua berada di dalam gua. Gua mana? Gua Thawr. Idh yaqulu li sahibihi, iaitu ketika mana dia berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabat Nabi yang duduk dalam gua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulama ahlu sunnah sepakat bahawa orang itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan oleh Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Sepakat ulama ahlu sunnah kata tak ada khilaf, yang duduk dengan dalam gua dengan Nabi itu ialah Abu Bakar. Allah sebut li sahibihi, orang lain tuan-tuan, para sahabat lain. Bila ulama nak tentukan dia ni sahabat ataupun tidak, khususnya sahabat-sahabat belakang-belakang lah, tak berapa nak kenal sangat ni kan, dia pun kena cari dan tengok mereka ni masuk tak dalam takrif sahabat nak kita baca bulan lepas ni. Mereka hidup zaman Nabi dan jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati pun dalam keadaan Islam, baru dia pengen ni sahabi, baru dia akan sebut dia ni sahabat. Seperti Abdullah bin As-Sunabihi, ulama beza pendapat dalam bab dia sahabat ataupun tidak. Okey. Tapi Abu Bakar ni tuan-tuan, siapa yang kata dia sahabat? Tak payah pakai takrif tu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebut terang-terang dalam ayat ni, idh yaqulu li sahibihi, ketika mana Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya. Siapa dia tu? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar lah satu-satunya sahabat yang disebut secara terang dan jelas sebagai sahabat Nabi ketika mana Nabi SAW berada dalam gua Thawr ketika mana nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tu yang saya bagi hitam tentang tu. Ketika mana dia berkata kepada sahabatnya, bagi jelas. Kalau orang nak petikai lagi, ulama Syiah khilaf tuan-tuan. Ulama Syiah depa khilaf dalam bab ayat ni. Siapa hadut dalam gua tu? Sebahagian kata orang lain, dia tak tahu. Tapi bukan Abu Bakar. Dia punya nak nafi, nak kata orang lain. Sebahagiannya tuan-tuan yang saya bacalah kitab dia, iaitu dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Pengarang dia ni ulama besar Syiah. Dalam kitab ni tuan-tuan dia kata ya, dia mengaku memang orang dalam gua tu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak payah nak kata apa dah, memang dia mengaku orang tu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia bagi sebab. Dia kata tahu tak kenapa Nabi SAW bawa Abu Bakar untuk teman dia ni? Sebab Nabi tak harap kat Abu Bakar. Kalau tak pergi dengan Nabi, sekali dia bocor rahsia Nabi SAW. Tu yang bawa dia. Punyalah tuan-tuan, jahat ni kan, sampai teratur buat ni kan. Dia nak cari tak kenal juga, walaupun dia terpaksa mengaku ni idh yaqulu li sahibihi itu Abu Bakar, tapi dia kona lagi tuan-tuan. Ni kita perut busuk orang ni. Orang belah kita kata perut busuk. Jahat sungguh. La tahzan, jangan berduka cita, jangan susah hati. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Sampailah habis tuan-tuan. Okey. Jadi sabitlah dengan ayat Quran bahawa Abu Bakar lah yang bersama dengan Nabi. Dan nak kata apa lagi tuan-tuan, dari sudut kelebihan ni kan, Nabi pilih dia untuk berhijrah bersama Nabi SAW. Walaupun Abu Bakar ni tuan-tuan hari-hari minta kat Nabi nak pergi hijrah, Nabi tak bagi pergi lagi. Nabi kita nanti sat dulu, aku belum diizinkan lagi. Orang lain pakat pergi belakang dah. Hak pertama pergi ialah Abu Salamah, saudara susu Nabi SAW. Tu orang pertama yang hijrah. Sahabat lain pelan-pelan pergi. Lepas seorang ada hak pergi, seorang ada hak pergi berdua, ada hak pergi berkumpulan. Sampai cerah Makkah Al-Mukarramah, Abu Bakar tak pergi. Keluarga dia pun tak pergi juga lagi. Nabi tak pergi, Abu Bakar pun tak pergi tuan-tuan.
sehinggalah sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Barulah Nabi SAW pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tengah-tengah hari. Biasanya tengah hari ni orang Arab mereka akan tidur tengah hari, tuan-tuan. Kita pagi pun tidur, tengah hari pun balas lagi, sehari lepas asar pun balas lagi, malam jangan cerita kan. Arab mereka malam, mereka tengah hari mereka tidur sebab hangat. Masa tu masa mereka berehat. Jadi mereka akan tidur pada waktu tu. Nabi pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagi tahu dia bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah izinkan untuk mereka berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Abu Bakar ni, tuan-tuan, bila Nabi SAW mai habaq kat dia terus tanya Nabi SAW, dia kata, as-suhbata ya Rasulullah, adakah maksudnya saya akan menemani engkau wahai Rasulullah? Nabi kata, na'am, ya. Menangis Abu Bakar, seronok. Dan dia ready dah dengan segala perkakas nak hijrah ni. Dia beli siap dah unta untuk Nabi SAW. Dia tunggu masa ya. Jadi peristiwa hijrah ni, tuan-tuan, bermula, ringkasanlah, kena cerita sikit lah bila cerita ni, tuan-tuan. Bermula pada 26 hari bulan Safar. Tuan-tuan bayangkan tarikh 26 hari bulan Safar. Bukan bulan Muharram, bulan Safar. Iaitu pada pagi itu, tuan-tuan, bertempat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ialah Parlimen Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy diketuai oleh Abu Jahal telah pun bersetuju menerima pandangan Abu Jahal untuk membunuh Nabi SAW dengan cara yang telah pun tersebut dalam kitab-kitab sirah. Jadi Nabi pun baru dapat maklumat pada masa tu lah. Tengah hari tu baru Nabi SAW pergi rumah Abu Bakar. Pergi buat apa, tuan-tuan? Bukan pergi hijrah lagi. Jangan silap faham. Sebahagian daripada kita, tuan-tuan, di negara kita pada hari ini ada ulama yang dia salah faham tau ni. Dia faham kata tengah hari tu pergi hijrah dah, menyebabkan dia mendhaifkan, bukan mendaif, dia kata maudhu' cerita hak kita dah bawa, cerita yang kata Nabi hijrah malam. Kan kita dah baca cerita hijrah malam kan. Malam Nabi keluar, Nabi suruh Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Nabi SAW. Malam lah dah suruh tidur tempat tidur. Bila Nabi keluar daripada rumah Nabi, ada 11 orang pemuda daripada suku-suku Quraisy semua dah datang tu. Abu Jahal pun dah ada sama orang tu. Lepas tunggu terlena, Allah bagi depa lena. Nabi tabung pasir atas kepala depa. Dia kata cerita tu karut, sebab dalam Bukhari menyebutkan bahawa Nabi keluar tu siang ke malam, tengah hari, tuan-tuan. Tengah hari rembang. Tak inilah yang kita kena perbetulkan, tuan-tuan, kerana tidak ada ulama selain daripada di Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan carilah ulama-ulama Arab Saudi ke, ulama di Jordan ke, di Mesir ke, hatta di benua India ke, semua menerima bahawa hijrah berlaku malam. Hak pi siang tu ialah pihak kepada Abu Bakar dan rancang perjalanan yang akan mereka lakukan pada malam tersebut, malam 27 hari bulan Safar. Buka kena cari kitab sejarah mana pun, kita akan jumpa cerita yang sama. Hak sahih ke, hak tulis sahih sirah nabawiyah ke, semua kata yang sama, kecuali di Malaysia ya. Ada orang bagi celaru dalam persoalan tersebut, tapi itu ijtihad dia lah. Tapi janganlah salahkan orang lain. Itu yang saya sebut sikit kepada tuan-tuan malam ni. Jadi malam tu barulah Nabi SAW keluar seperti hak kita tahu tu. Jadi malam 27 tu, tuan-tuan, sampailah malam 27, malam 28, malam 29, 3 malam tu Nabi bermalam di dalam Gua Thawr. Tinggi gua ni, saya pun tak pernah naik lagi, tengok kok jauh Gua Hira naik dah lah. Gua Thawr tengok orang Pakistan duk naik, orang India, orang Melayu ni tak jumpa lagi. Depa pun bas pun berhenti lepas tu, tengok cukup depa kata. Kita pun ikut dah lah.
Kalau semua pakai naik, pasal naik juga tuan-tuan kan. Geram tengok tinggi, nampak tinggi. Okey. Jadi malam tu berlakulah peristiwa ni. Hak yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tu hak ni lah. Iaitu pada walaupun Nabi SAW dah atur strategi ni tuan-tuan, kira kemas tak tahu nak abang lah. Dengan arah tujuan Nabi dikelirukan, Nabi mengelirukan mereka. Patut nak pergi ke arah Ipoh, Nabi ikut ni, tapi Nabi patah balik. Nabi pergi duduk tang Batam sat. Duduk di arah berlawanan sat. Jadi dia pun cari ikut ni, mana nak jumpa. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala nak takdirkan juga mereka boleh pergi jumpa. Mereka cari jumpa walaupun tutup habis dah. Abdullah bin Abu Bakar dah tutup semua laluan tersebut. Amir bin Fuhairah pun tolong, tak payah, sampai juga. Jadi hak itulah kita baca dalam hadis yang kedua tadi itu. Bila mereka sampai tang tu tuan-tuan, tiba-tiba pada ketika itu dah seorang tu nak terkencin. Dalam setengah riwayat menyebutkan Abu Bakar kata kalau dia tunduk tengok sikit lah, mana gua tu duduk di bawah lah, kalau dia tunduk sikit dia mesti nampak kita punya. Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana. Tak usah duk takut Abu Bakar, jangan bimbang, kerana yang bersama dengan kita ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pasti akan membantu dan menolong kita insya-Allah. Okey tuan-tuan, jadi mula malam 1 Rabiul Awal barulah Nabi bertolak daripada Gua Thawr tu menuju ke Madinah Al-Munawwarah, mengambil masa selama 8 hari. Berapa hari tuan-tuan? 8 hari sampai Quba. Duduk di Quba tuan-tuan selama berapa hari? 4 hari. Sampai tu hari Isnin. Baik di Quba hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat Nabi bertolak pergi ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu tarikh Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah ialah pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Yang ni ma'ruf, kita semua tahu tuan-tuan, peristiwa hijrah yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak ambil daripada hadis ni ialah iaitu kisah Al-Bara bin Azib ni. Iaitu Abu Bakar mai beli pelana ke ayah dia. Jadi bila dah beli dengan harga yang disebutkan tadi, Abu Bakar orang tua nak angkat berat tu, dia kata suruh anak hang angkat sat. Tiba-tiba kawan ni tak mau. Dia kata tidak, aku boleh angkat, bersuruh anak aku angkat, tapi syaratnya engkau Abu Bakar ceritalah kat kami sikit. Kami nak dengar cerita tentang apa yang berlaku dalam perjalanan hijrah. Sebab yang tahu dalam perjalanan hijrah ni hanya Abu Bakar ialah. Sebab perjalanan hijrah yang penuh ni dilalui oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada dua orang lagi yang ikut menemani Nabi dan Abu Bakar di peringkat awal tu, iaitu yang pertama Amir bin Fuhairah, hamba Abu Bakar yang Abu Bakar bebaskan. Dia adalah tolong bawa mai unta tersebut. Dan seorang lagi nama Abdullah bin Uraiqit, iaitu satu orang yang bukan Islam, yang sangat mahir laluan yang jarang-jarang dilalui oleh orang lain. Upah dia tolong tunjuk jalan supaya tak sesat lagi, tak sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Maknanya kalau orang tanya kita berapa orang tuan-tuan ikut hijrah, 4 orang. Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah dan juga Abdullah bin Uraiqit. Ni 4 orang yang dalam perjalanan tersebut. Tapi yang tahu segala-galanya tentang perjalanan ni ialah Abu Bakar As-Siddiq, sebab dia lah yang bersama menemani Nabi SAW sampailah masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Abu Bakar pun bila dah diminta lagu tu, barulah Abu Bakar cerita. Jadi para ulama istinbat tani tuan-tuan ialah kita ni tidak digalakkan untuk cerita semua kebaikan kita, kena sembunyi. Kecuali kalau dah diminta cerita, benda tu ada kepentingannya, baru cerita. Terus ada abang semua kebaikan kita, kita pergi buat tu, kita buat ni. Sekali lagi apa dah tuan-tuan akan jadi kepada kita? Dia mai rasa kita bagus, dia mai rasa ujub dalam diri kita. Kita akan menafikan kebaikan orang, kita akan rasa kita lah paling bagus. Abu Bakar sembunyi, tak ceritakan siapa.
peristiwa ni sehinggalah diminta untuk bercerita. Barulah Abu Bakar cerita kisah yang berlaku. Iaitu apa yang Abu Bakar cerita ni tuan-tuan, ialah salah satu yang berlaku dalam perjalanan tersebut, iaitu kata Abu Bakar, kami ni bila keluar daripada gua tersebut, kami berjalan sepanjang malam tu sampai esok, tak berhenti, straight jalan. Walaupun padang pasir ni panas, hangat, tak berhenti sampai bila tuan, sampai betul-betul matahari duk terpacak atas kepala tu, dah tak larat sangat dah pada ketika tu, barulah berhenti sah. Jadi pada ketika tu Abu Bakar kata, aku tengok ada batu besar, tengok ada bukit sikit, ada batu besar. Dia tengok-tengok, tahun tu ada sikit bayang lagi yang boleh depa tumpang berteduh. Bawalah Nabi SAW pergi tang tu. Bila sampai tang tu Abu Bakar ni, dia boleh letih juga, tapi oleh kerana punya nak jaga Nabi SAW, dia bawa kain dah, dia hampak siap-siap, dia suruh Nabi SAW berehat. Dia ada. Kemudian dia pun nak berehat juga, tapi dia bangkit. Dia pergi tengok keliling kawasan tersebut, kot-kot sat lagi ada orang hak duk ligan depa. Hak duk dibayar upah. Kan orang-orang Quraisy telah mengeluarkan pengumuman, siapa-siapa yang berjaya menangkap, membunuh atau dapat membawa Nabi Muhammad SAW atau Abu Bakar, 100 ekor unta menjadi habuan untuk mereka. Jadi dia pun pergi cari tu, pergi tengok keliling dulu. Bila tengok-tengok, ceromoh dengan satu orang yang pengembala kambing ni. Berlakulah kisah tersebut. Pergi jumpa kawan tu, tanya ada susu ataupun tidak, dia kata ada. Akhirnya dia tangkap, jaga kebersihan ni. Buang Arab kan, dia tak boleh jaga kebersihan. Betul Abu Bakar kata, kipas dulu apa nama susu dia tu. Kemudian lagi kebas dulu tangan kamu dulu. Kemudian baru perah. Kemudian segala-galanya tu diceritakan oleh Abu Bakar. Nak cerita kepada kita bahawa Abu Bakar ni tuan-tuan, dengan Nabi SAW ni, dia jaga sungguh Nabi SAW. Bawa mai kat Nabi SAW, Nabi pun baru jaga. Mana tidur sat ya, tak ada lama mana pun, jagalah minum susu sampai dia bagi Nabi SAW minum sampai puas, barulah dia minum. Kemudian dia kata kat Nabi SAW, cukuplah wahai Rasulullah, kita kena berangkat cepat, tak boleh tunggu lama, kena cepat. Baru berjalan sehari setengah, perjalanan memakan masa berapa hari kita sebut tadi tuan-tuan, 8 hari perjalanan Nabi SAW, baru sampai ke Quba. 4 hari pula duduk di Quba, kemudian baru masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian tuan-tuan, Abu Bakar cerita lagi lah kisah daripada dalam perjalanan tersebut. Fartahalna, kami pun berjalan, meneruskan perjalanan kami nak menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dalam keadaan orang-orang Quraisy pada ketika itu duk cari kami. Tapi pada masa ni tuan-tuan, orang-orang hak mencari Nabi SAW ni dah kurang dah, sebab 3 hari lah. Kan hari pertama Nabi SAW hilang, masa tu dia pakat duk ligang lah. Hari kedua pun masih duk rasa dan lagi ni, tapi dah masuk 3 hari tuan-tuan. Ni hari keempat dah, maka korang lah hak duk cari, nak cari pun jauh dari api. Ramai yang sangka begitu tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, ada seorang, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang jumpa kami, iaitu siapa dia? Suraqah bin Malik bin Ju'shum, yang merupakan salah seorang pembesar daripada kabilah Al-Mudlij, Bani Mudlij. Depa ni tuan-tuan nampak, dia lah nampak, kalau baca cerita lain lagi, dia nampak dah. Dia nampak daripada jauh, kawan-kawan dia duk berimpun tu, depa tengok daripada jauh, 4 orang duk jalan ni. Jadi depa rasa ni lah hak yang hilang, orang-orang Quraisy yang buat keluar tawaran ni, Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dia bijak. Dia kata kat kawan-kawan dia kata apa? Dia kata, bukan, aku laluah tadi, kata orang lain, dia kata. Padahalnya memang itulah Nabi SAW dengan Abu Bakar. Jadi dia balik rumah cepat-cepat, bila orang lain tak ada dah, waktu tu dia keluar daripada rumah dia. Dan sebelum dia keluar tu tuan-tuan, dengan kuda dia, dengan pakaian perangnya, dia dah cabut dulu, dia panggil Al-Azlam, untuk nak menentukan elok tak dia keluar ataupun tidak ni. Sebab orang Arab, mereka guna yang tu,
untuk nak menentu nasib dia baik ataupun tidak. Dia memang bila cabut tak baik, tapi dia keluar juga. Sampailah akhirnya tuan-tuan dekat dengan Nabi SAW. Dalam riwayat lain lah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, dia nampak Nabi SAW, Nabi ni tenang, sambil duduk jalan, sambil baca Quran, sambil berzikir. Tapi Abu Bakar ni sat ke kanan, sat ke kiri, sat ke depan, sat ke belakang. Nu takut nu. Pasal Hamai tu dekat dah dengan mereka, iaitu Suraqah bin Malik ni tuan-tuan. Tapi Nabi SAW kata dekat Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Tak payah bimbanglah wahai Abu Bakar, jangan duk takut, Allah bersama-sama dengan kita. Tengok, kita baca tentang kepribadian Nabi, dan di sini kita nampak juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu betapa kasih dan sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir ringkas ceritanya tuan-tuan, cerita Suraqah bin Malik ni, kuda dia jatuh. Sekali jatuh, dia tak pernah jatuh daripada kuda dia. Kali kedua jatuh lagi dia. Kali ketiga tuan-tuan, bila dia bangkit, dia cuba juga nak mendekati Nabi SAW. Kuda dia ni terbenam terus kaki tu dalam tanah, sedangkan tanah tu keras kawasan tersebut. Jadi pada ketika tu dia baru tersedak. Dia kata, mereka ni memang dilindungi, ada kuasa lain yang melindungi mereka. Masa itulah baru dia sebut, Al-Aman, Al-Aman ya Muhammad. Jangan apa-apakan aku wahai Muhammad. Dia pula minta Nabi SAW jangan buat apa kat dia, dia takut kat Nabi SAW. Jadi Nabi berumai kat dia, jumpa dengan Nabi SAW. Dia janji kat Nabi SAW bahawa dia akan selamatkan Nabi. Dia akan bagi tahu semua orang, kalau ada orang nak mai cari Nabi, abang kata tak ada, aku pergi dah. Jadi dengan itu dia minta imbalan daripada Nabi, tolong tulis surat bahawa aku tidak akan diapa-apakan oleh engkau dan oleh pengikut engkau. Jadi Nabi pun suruh Abu Bakar radhiyallahu anhu tulis satu surat, dan surat ni tuan-tuan disimpan oleh Suraqah bin Malik bin Al-Ju'shum Al-Mudliji ni sampailah berlaku perang Hunain. Kemudian berlaku pula perang Taif. Taif 40 hari Nabi SAW kepung. Balik daripada Taif, Nabi berkumpul di Ja'ranah, kumpul semua harta ghanimah yang ada. Salah seorangnya ialah Suraqah bin Malik ni, dia pun kena tangkap juga. Waktu tu baru Suraqah buat keluar, tunjuk surat Nabi SAW bagi kat dia tu. Tunjuk kat Nabi, kata aku dapat surat keamanan daripada engkau wahai Muhammad. Nabi kata, hadza yaumu wafa'in wa birrin. Hari ni hari aku nak tunai janji. Maknanya dia tidak akan diapa-apakan. Lalu dia baru masuk Islam. Tuan-tuan bayang cerita Suraqah ni, dia peristiwa hak berlaku ni tahun 1 Hijrah lah, kalau kita nak kira kan, tahun 1 Hijrah. Perang Hunain berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Kota Mekah dibuka oleh Nabi SAW pada bulan Ramadan. Syawal barulah berlaku perang Hunain. Hunain, Syawal, lepas tu Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah tahun ke-8 Hijrah lah lebih kurang, baru dia masuk Islam. Walaupun dia tengok Nabi SAW, walaupun dia tengok mukjizat Nabi sampai dia diselamatkan, dan kerana dia tuan-tuan, ramai orang Mekah masuk Islam. Lepas dia jumpa dengan Nabi tu, dia balik ke Madinah, ke Mekah Al-Mukarramah semula. Mula-mula dia duduk, abang, tak payah pergi kot tu, aku pergi dah. Elok dia agak Nabi SAW sampai saja ke Madinah Al-Munawwarah, baru dia cerita kisah tu kepada orang-orang Mekah. Dia jumpa orang ni, dia cerita dia, sehingga ada yang masuk Islam. Abu Jahal mai jumpa dia, larang dia jangan cerita kisah ini, sebab menyebabkan orang terpengaruh, orang masuk Islam kerana kisah Suraqah bin Malik bin Al-Ju'shum ni tuan-tuan. Dan ada satu perkara lagi saya nak sebut berkenaan dengan Suraqah ni tuan-tuan, iaitu tuan-tuan pernah dengar tak kisah gelang Kisra yang diberikan, yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada Suraqah bin Malik. Jadi ada satu kisah yang masyhur lah. Selain daripada Nabi SAW tulis surat memberi jaminan keamanan kepada Suraqah bin Malik,
dia juga dijanjikan oleh Nabi SAW satu hari nanti dia akan dipakaikan dengan gelang milik Kisra, Maharaja Parsi. Lepas itu tuan-tuan, dia masuk Islam dah tahun ke-8. Kemudian Nabi SAW wafat. Zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Parsi masih tidak jatuh lagi. Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barulah Sayyidina Umar berjaya menawan kerajaan Parsi bila berlakunya peperangan Al-Qadisiyah yang diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Menang, Kisra lari, Qasrul Abyad, kita sebut Istana Putih milik kerajaan Parsi ni jatuh ke tangan Islam. Jadi segala harta benda Kisra dapat kat umat Islam lah. Jadi gelang ni tuan-tuan, bila awak balik Mekah, Umar tahu cerita tadi ni. Jadi Sayyidina Umar panggil Suraqah, pakaikan kepada dia gelang tersebut, suruh dia berjalan, tunjuk dan suruh dia cerita kisah bagaimana yang berlaku kepada Nabi SAW sehingga dia dijanjikan dengan gelang tersebut. Jadi kisah ni tuan-tuan, bagaimana kedudukannya, betul ataupun tidak cerita ni. Jadi cerita ni tuan-tuan, saya jumpa cerita ni dalam kitab Fathul Bari. Kalau tuan-tuan nak cari cerita ni, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Fathul Bari ni, syarah hadis ni lah. Tuan-tuan akan jumpa Ibnu Hajar Al-Asqalani lah yang menceritakan kisah ni, dan juga seorang lagi ulama yang cerita kisah ni ialah Ibnu Abdul Bar, pensyarah kitab kitab Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Jadi bagi saya lah, walaupun sebahagian ulama mempertikaikan sanad kisah ni, dia kata kisah ni tak betul, palsu, tak ada sanad yang sahih, tapi kita tengoklah siapa dia hak cerita tu. Hak cerita ni Tok Guru besar yang digelar Amirul Mukminin fil Hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya sebut kat tuan-tuan ni pasal apa? Pasal kadang-kadang bila ustaz-ustaz kita yang kadang-kadang dia tak ambil tahu dengan bab sanad, dia suka cerita ni, dia cerita habis lah. Jadi orang hak yang belajar sikit-sikit, dia kata cerita ni tak sahih, dia akan hentam ustaz-ustaz ni, dia kata duk cerita tak betul, kisah palsu ni, penglipur lara. Jadi menyebabkan orang hilang hormat kepada ustaz-ustaz, tok-tok guru kita yang duk cerita kisah ni. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, sebenarnya kalau para ulama kita cerita, tok-tok guru kita cerita kisah ni, sandaran mereka Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, tak payah duk bertikai lah tuan-tuan. Tak ada mana-mana ulama di negara kita ni yang setara, yang boleh sampai sedarjat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani ni. Kurang-kurangnya sandaran mereka tu kuat untuk mereka cerita. Janganlah pelekeh ustaz-ustaz ni sampai seolah-olah ustaz-ustaz ni tak arti apa. Jadi kita kena tahu sumber-sumber kisah ni supaya kita lebih yakin bila kita dengar sesuatu kisah. Sebab dalam bab sirah ni dia tuan-tuan, dalam bab cerita-cerita sejarah Nabi SAW ni, para ulama tidak mensyaratkan kena sahih dulu baru boleh cerita tuan-tuan. Berbeza dengan hadis. Hadis ialah ini cerita berkenaan dengan sirah, kisah-kisah yang berlaku, tidak sedikit pun mencacatkan kerasulan Nabi SAW ataupun syariat Islam. Sebab tu para ulama bermudah dalam persoalan ini. Tak apa kita cerita kisah-kisah lagi, terutamanya bila kisah-kisah seumpama ini diriwayatkan oleh ulama-ulama besar seperti yang saya sebutkan tadi tuan-tuan. Jadi saya ingat untuk kuliah kita malam ni cukup takat tu, nampak jelas dah kepada kita rasanya tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melalui dua hadis yang kita baca pada malam ini. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan kita akan sambung lagi hadis yang ke-6, iaitu bab yang berbunyi bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam suddul abwaba illa baba Abi Bakrin qalahu Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap itu, yang kurang tu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.